Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Nah, ini adalah satu lagi pilihan rasmi. Ini adalah berkaitan dengan pemilihan Ketua Menteri Sabah yang baru. Walaupun tidak dapat dielakkan, terdapat konspirasi politik menurut pandangan beberapa orang, termasuk pemerhati politik. Ada yang berkata konspirasi politik untuk menjatuhkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur. Dan pada akhirnya rasmi diumumkan oleh netizen, khususnya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Beberapa cadangan telah disampaikan di dalam ruangan komen melalui channel ini. Bahkan di dalam channel pemerhati politik yang lain yang saya kenal juga. Banyak nama yang dicadangkan, termasuk nama Presiden Warisan Shafie Apdal, nama Menteri Keuangan Sabah Masidi Manjun, Bung Mokhtar, Ketua Perhubungan UMNO, YB Munira, dan banyak lagi lah. Tapi ada satu nama yang saya lihat menjadi antara paling top di dalam channel ini. Di dalam ruangan komen ini ada satu nama yang menduduki carta paling tertinggi di dalam channel ini. Di dalam ruangan komen rupanya banyak yang menyebut, banyak yang meletakkan nama Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Antara komennya, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan memang layak menjadi Ketua Menteri Sabah. Saya sokong. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sangat layak jadi Premier Sabah. Pilihan tepat Datuk Jeffrey. Bagi kami di kawasan Kudat, tiada siapa-siapa. Kalau Haji Jidah undur dari jawatan Ketua Menteri, kami pilih Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Komen yang seterusnya berkata, saya setuju Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang dijadikan Ketua Menteri Sabah. Sebab dia adalah satu-satunya YB yang pertama kali yang berani bersuara di dalam DUN Parlimen mengenai tuntutan hak Sabah tentang MA 63, lagipun Jeffrey. Jadi di dalam ruangan komen rata-rata memuji dan memilih Datuk Jeffrey Kitingan. Jadi menurut Anda tuan-tuan dan puan, ini adalah pilihan rasmi dari Kementerian Netizen. Menurut Anda pula, Anda rasa siapa yang layak jadi Ketua Menteri Sabah? Silakan komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Els Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ada satu soalan daripada netizen, ataupun satu soalan yang mungkin menjadi satu pertanyaan ramai orang. Pertanyaannya adalah, adakah Tun Mahathir masih relevan di pentas politik Malaysia pada hari ini? Di saat usianya yang menghampiri 100 tahun, ramai yang mulai bertanya, masih mampukah Mahathir untuk terus menjadi aktif dalam politik di Malaysia? Kerana kita dapat lihat sehingga hari ini Tun Mahathir masih mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkaitan dengan politik di Malaysia. Bahkan beliau juga menyerang Anwar Ibrahim, Perdana Menteri hari ini. Ramai yang kata Tun Mahathir sudah kritikal dalam keadaan politiknya. Hari ini saja pun bukan menduduki jawatan ahli parlimen, dan hari ini saja pun melihat Anwar di atas sebagai Perdana Menteri. Ini ada satu tulisan saya lihat daripada Malaysia Kini yang berkata Dr. Mahathir itu salah. Dr. Mahathir salah berkaitan dengan parlimen tergantung, bagus untuk kestabilan politik. Persaingan yang sihat dan bukannya sistem dua parti
yang dianjurkan oleh Dr. Mahathir Mohamad adalah penyelesaian bagi ketidakstabilan politik. Menurut saintis politik University Sunway, Wong Chin Huat, Wong berhujah bahwa sistem dua parti boleh membawa kepada ketidakstabilan politik kerana permusuhan yang mendalam antara kedua-dua kamp. Wong juga tidak bersetuju dengan dakwaan bekas Perdana Menteri bahawa parlimen yang tergantung seperti yang disaksikan dalam pilihan raya umum lalu adalah batu penghalang. Parlimen tergantung sebenarnya boleh menggalakkan kestabilan dengan menggalakkan parti yang bersaing dalam menyederhanakan kedudukan mereka kerana mereka perlu mempertimbangkan potensi keperluan perkongsian kuasa dengan pesaing selepas pilihan raya. Inilah sebabnya negara seperti Jerman dan Denmark mempunyai kestabilan politik dengan parlimen tergantung. Jerman sentiasa menyaksikan parlimen tergantung selepas pilihan raya pertama selepas WW2, rasanya World War II, Perang Dunia Kedua. Selama lebih 3 dekad, Denmark telah diperintah oleh kerajaan minoriti. Katanya kepada Malaysia kini, parlimen tergantung terjadi apabila tiada mana-mana blok politik meraih majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Wong berkata, sistem dua parti di Malaysia akan menggalakkan kedua-dua kamp memburuk-burukkan satu sama lain untuk meraih sokongan pangkalan pengundi sendiri seperti yang ditunjukkan pada 2008 hingga 2015 yang merupakan situasi paling hampir negara kepada sistem dua parti. Lebih teruk lagi, sistem dua parti tidak mempan dan akan berubah menjadi penguasaan satu parti kerana terlalu menumpukan kuasa. 3 pakatan pembangkang pertama tumbang selepas pilihan raya kedua mereka kerana parti mereka tidak melihat masa depan dengan berpindah ke pusat. Apabila yang keempat berjaya pada 2018, gabungan pembangkang baru BN hancur atas sebab yang sama. Rancangan Anwar untuk bekerja sama dengan PAS. Semalam, Mahathir yang menerajui UMNO dan BN selama lebih 2 dekad menggesa parlimen memberi mandat bahawa hanya 2 parti dibenarkan. Dia kesal kerana landscape politik kini dipenuhi dengan parti serpihan yang menghalang pembentukan kerajaan yang stabil. Ahli sains politik itu juga tidak yakin dengan mewujudkan sistem 2 parti di Malaysia kerana terlalu menumpukan kuasa. Jika PHBN menang PRU16 dengan majoriti muda, sebelum mengira kerusi daripada GPS, GRS dan warisan, bersatu mungkin akan gulung tikar. Malah sebelum itu, Anwar Ibrahim dikabarkan akan cuba meraih penyertaan PAS dalam kerajaannya sebaik saja Hadi Awang turun dari pentas politik. Rasanya sebaik saja Hadi Awang letak jawatan. Menyekat peruntukan parlimen, PN nampaknya sebahagian daripada perancangan itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan isu ini, adakah sekiranya PH menang pada PRU16 dengan tidak mendapat majoriti 112 kerusi, adakah PH tetap boleh menjadi kerajaan? Jadi berkaitan dengan ini, banyak lagi persoalan yang timbul. Berbalik kepada yang pertama tadi, Dr. Mahathir salah. Parlimen tergantung bagus untuk kestabilan politik. Apa komen Anda?